主内母爱的弟兄姊妹们，今天我们要一起来学习一处经文，在出埃及记的第3章1到12节。 Saudara-saudara yang terkasih, kami hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Keluaran pasal ketiga. 第1到12节，我们逐节的来一节中文，一节印尼文，这样来读。 Jadi kita akan baca ayat 1 sampai ayat 12 bergantian, pertama Mandarin, kedua dalam bahasa Indonesia. 出埃及记第3章第1节，摩西牧养他岳父米甸祭司叶特罗的羊群，一日领羊群往野外去，到了神的山，就是何烈山。 Dua, lalu malaikat Tuhan menampakkan dirinya kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. 第3节，摩西说：“我要过去看这大异象，这荆棘为何没有烧坏呢？” Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, Ya Allah. 神说：“不要近前来，当把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。” Lalu ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutup mukanya sebab ia takut memandang Allah. 耶和华说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见；他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见。我原知道他们的痛苦。” Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. 现在以色列人的哀声达到我耳中，我也看见埃及人怎样欺压他们。 Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. 摩西对神说：“我是什么人，竟能去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？” Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. 弟兄姊妹们，今天我们要通过这个出埃及记的3章1到12节来学习一个主题：呼召人的上帝。 Hari ini kita akan belajar dari ayat 1 sampai 12 Keluaran 3, yaitu panggilan Allah. Allah yang memanggil orang. 那首先的话，我们要来看一个熟悉又陌生的词啊。 Ya, jadi kita lihat apa yang tertulis. 这个词叫呼召，很多人对这个词有误解。 Jadi kata panggilan banyak orang yang salah paham. 那一听到这个词的话，很多人就说：“哎，是不是又要让我来做全职的服侍？” Apakah kata panggilan berarti Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba Tuhan full time? 是不是要让我去做传道人？ Atau Tuhan ingin saya jadi penginjil? 我过去那么多的软弱失败，神还要用我吗？ Dan saya begitu banyak kelemahan, kegagalan, emangnya Tuhan masih mau pakai saya? 那特别是我们生活在印尼这个多元化的社会， Dan juga kita hidup di Indonesia dengan kondisi sosial yang kompleks. 那华人基督徒常常是在文化的夹缝当中生活。 Dan seringnya orang Tionghoa di antara terjepit di antara tengah budaya. 那就容易产生一些深层的自卑感。 Dan sehingga kita merasa gampang sekali merasa bersalah. 那有的时候我们会觉得我不够好， Mungkin kita merasa kurang baik, 不够属灵， dan mungkin kurang rohani, 不够有能力， dan kemampuannya kurang, 不够有时间， dan bahkan waktunya pun kurang.
更加谈不上圣洁。 Dan tidak usah bicara tentang kekudusan. 所以，甚至因为曾经跌倒过， Dan bahkan karena kita pernah jatuh atau gagal, 所以就悄悄地退到教会的边缘。 dan diam-diam kita minggir ke dari pinggiran gereja, di pinggiran gereja. 然后在内心当中想，上帝一定不会再用我了。 Dan dalam hati kita berpikir Tuhan tidak akan pakai saya. 但是今天的经文的话，要向我们大声的宣告一个福音性的真理。 Dan namun firman Tuhan hari ini memberikan kita suatu panggilan Injili. 上帝的呼召不是建立在人的资格上，而是建立在他自己的恩典与信实上。 Jadi panggilan Tuhan bukan atas dasar kita layak atau tidak, tetapi atas anugerah dan juga kesetiaan Tuhan. 所以在第3章的1到12节的话，记载了一位主动呼召人的上帝。 Dan kita melihat di dalam ayat-ayat ini bagaimana Tuhan berinisiatif proaktif untuk memanggil orang. 那上一周我们学习了主耶稣呼召撒该。 Dan minggu yang lalu kita belajar bagaimana Tuhan memanggil Sakeus. 那今天我们来看上帝呼召这一位他自认为不配的摩西这个人。 Dan kita hari ini melihat bagaimana Tuhan memanggil Musa yang dia merasa bahwa dia tidak layak. 而因此开启了一个拯救一个民族的救赎历史。 Sehingga terbukalah jalan untuk menyelamatkan sebuah bangsa di dalam sejarah ini. 那我们首先来看第一个部分，上帝在旷野中呼唤人的名字。 Jadi Allah itu memanggil orang di tengah padang gurun. 那我们首先看到1到4节，摩西这个时候他在哪里啊？ Dan saat ini kita lihat bahwa Musa sedang berada di mana? 他不是在王宫，也不是在讲台上。 Dia bukan di istana kerajaan, tapi juga bukan di atas mimbar. 我们知道当年因为这个法老不喜欢以色列人，所以所有生下的男丁都要被处死。 Jadi kita tahu karena Firaun tidak suka orang Israel sehingga dia membunuh anak sulung pertama orang Israel. 那当摩西出生的时候，他妈妈把他藏了3个月。 Jadi pada waktu Musa lahir, dia menyembunyikan Musa selama 3 bulan. 那后来藏不住了，就把他放到一个蒲草篮，然后放到河上，就被埃及法老的女儿捡了去。 Jadi kemudian karena tidak bisa disembunyikan lagi, dia menaruh bayi Musa ini dalam suatu keranjang dan dihanyutkan di sungai dan ditemukan oleh pengawal dari ratu anak Firaun. 那所以摩西的名字就是从水中把它捞出来的意思。 Jadi nama Musa itu artinya berasal dari air. 那在40年的光景当中，摩西生活在埃及的王宫，他接受各种高等的教育。 Dan selama 40 tahun Musa hidup di dalam istana Raja Firaun dan menerima pendidikan yang sangat-sangat tinggi. 但是现在他没有在王宫里， Tapi saat ini dia tidak berada di istana lagi. 他在米甸的旷野， Dan dia di padang gurun di Midian. 他在那里放羊， Dan dia mengembalikan domba. 他一放就是40年。 Dan sekali mengembalakan ini selama 40 tahun. 那为什么会去放羊？是因为他有心拯救他的弟兄们，结果杀了一个埃及人，被法老发现了，法老要杀他，所以他就逃跑到米甸去了。 Kenapa dia sampai lari ke padang gurun? Karena dia mengasihi saudara sebangsanya sehingga membunuh orang Mesir dan akhirnya Firaun tahu dan mengejar dia. 所以我们看到40年过去了，他不再是英雄，只是一个默默无闻的牧羊人。 Dan ternyata dalam 40 tahun ini dia bukanlah seorang pahlawan, tetapi adalah hanya seorang penggembala yang tanpa nama. 我不知道在这里有没有人在过去的40年过着非常富裕的生活，然后突然有一天
跌下来，过了40年非常贫穷的生活。 Dan di sini saja apakah ada di antara kita yang 40 tahun dia melewati suatu kehidupan yang sangat berjaya, namun 40 tahun kemudian bangkrut habis sama sekali. 那对于很多人来说的话，可能就说这个就是我人生的结局了。 Dan kemudian dia berpikir ini adalah akhir dari kehidupan saya. 所以摩西的话也是在40年的牧羊生活当中，可以说把他所有的锐气给他磨掉了。 Dan kemudian dalam kehidupan selama 40 tahun ini, jadi semua kehebatan Musa itu menjadi tidak ada apa-apanya. 所以他在看似无用、无人注意的这个旷野当中生活。 Jadi dia hidup di suatu padang gurun yang orang pun tidak tahu, mungkin tidak menganggap itu sesuatu yang berarti. 就在这样的人生低谷，他突然看到有一天有一片荆棘在大火中燃烧。 Jadi di dalam padang gurun yang seperti ini, kemudian tiba-tiba dia melihat semak belukar yang terbakar, ada apinya. 那我们都知道所有可燃物在燃烧的时候都会化为灰烬。 Dan pada waktu sesuatu terbakar itu akan menjadi abu. 但是这里的荆棘在大火中燃烧，但是却没有烧掉。 Tetapi ini api ini mengeluarkan semak belukar ini mengeluarkan api, tetapi tidak terbakar. 所以他就感觉很好奇，到底这个是什么呀？我要去看一下啊。 Jadi dia merasa semak belukar atau semak duri ini aneh, saya mau lihat. 所以他就走到前面去看。 Jadi dia ingin melihat apa yang mengapa dia seperti ini. 所以就在这个时候，他听到有声音说：“摩西，摩西。” Kemudian tiba-tiba dia mendengar suara, Musa, Musa. 想一想突然有人叫他，他什么感觉啊？ Jadi kita coba bayangkan bagaimana tiba-tiba ada orang yang memanggil dia. Perasaan kita seperti apa? 所以在那个时候，上帝来呼召他。 Jadi pada waktu itu Tuhan memanggil Musa. 是在摩西平凡、失败、自认为不配的这个时候，上帝来呼召他。 Jadi Tuhan memanggil dia di dalam kondisi dia menjadi orang biasa, kemudian dia juga mengalami kegagalan, dia sendiri merasa tidak layak, Tuhan panggil dia. 所以，亲爱的弟兄姊妹们，今天我不知道在座的各位是在人生的哪一个阶段。 Jadi saya tidak tahu saat ini Anda berada di tahapan kehidupan yang seperti apa. 我不知道你是在人生的低谷，或者是经历婚姻当中的疲惫。 Dan apakah kita di dalam lembah kekelaman atau mungkin kita merasa saya sudah capek dengan kehidupan rumah tangga saya. 或者面临工作的压力、侍奉冷淡信心软弱。 Dan apakah karena pekerjaan yang full stres, bahkan mungkin iman kita sedang lemah. 然后你甚至会觉得上帝把你撇弃在一边了。 Dan bahkan kita merasa Tuhan telah meminggirkan saya. 今天上帝的话语告诉我们， Dan hari ini firman Tuhan mengatakan, 人生低谷常常是上帝呼召人最深的地方。 dan kemudian lembah kekelaman itu adalah kesempatan Tuhan untuk memanggil seseorang dengan jelas. 因为在这样的境遇当中，人不再靠自己，唯有仰望那位主动寻回他的救主。 Dan pada saat demikian orang tidak akan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi akan mencari Tuhan yang mencari manusia. 所以我们看到是上帝来寻求我们自认为不配的。 Jadi Tuhan mencari orang yang merasa bahwa dia sendiri tidak layak. 那我们来看第二个方面， Jadi kita melihat hal kedua. 呼召从认识上帝是谁开始。 Jadi panggilan itu dimulai dari
bagaimana kita mengenal Tuhan. 那所以当摩西一听到上帝对他的呼叫，然后他就立刻向前去啊。 Jadi pada waktu Musa mendengar panggilan Tuhan dan dia maju ke depan, 但是这个时候，上帝又说：“不要近前来， Tetapi- 把你脚上的鞋脱下来，因为你所站之地是圣地。” tapi Tuhan malah mengatakan jangan datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. 那这句话非常的重要。 Dan perkataan ini sangat penting. 呼召不是随随便便的。 Jadi panggilan itu bukan cuman asal-asalan. 那我们常常把呼召想得太过于轻松了。 Dan kita juga menganggap panggilan itu terlalu gampang, terlalu enteng. 那就好像神只是轻轻地拍着肩膀说：“你去吧。” Dan sepertinya Tuhan menepuk pundak kita, ayo engkau pergi. 但是在这里，上帝他有设下一个界限。 Tetapi di sini Tuhan itu memberikan suatu batasan. 在这里他说：“这是圣地，你要脱鞋。” Dan dia mengatakan ini adalah tanah yang kudus, tanggalkan kasutmu. 那脱鞋在当时的文化当中呢，就是奴仆去见主人的时候的一个礼节。 Dan pada waktu zaman itu kasut itu seperti seorang hamba Tuhan, etika dari seorang hamba Tuhan yang mau bertemu dengan majikan. 在这里的话，代表着什么？他承认他自己的不配，承认神是圣洁的，承认自己是需要被洁净的。 Dan dia mengakui bahwa dia tidak layak, Tuhan itu adalah kudus, dan Musa sendiri merasa dia perlu untuk disucikan. 其次，上帝接着说：“我是你的父亲的神。” Dan berikutnya dia mengatakan, akulah Allah ayahmu. 是亚伯拉罕的神、以撒的神、雅各的神。 Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. 在这里，上帝不是在跟他套关系啊。 Jadi dia bukan mencari hubungan Tuhan itu. 那上帝是蛮有权柄在之上的啊。他这里要告诉我们一个什么样的概念？ Dan di sini Tuhan ingin memberikan suatu gambaran seperti apa? 他要说的是，我就是那位与你祖先立约的神。 Dan dia mau memberikan akulah Tuhan yang membuat janji dengan nenek moyangmu. 那是信实守约、永不被世的神。 Dan juga Allah yang setia, Allah yang pegang janji. 所以摩西的反应是什么？他蒙上自己的脸，因为他怕看见神。 Dan respon dari Musa itu apa? Menutup mukanya sebab ia takut memandang Tuhan. 那他不是不信，而是对神的敬畏。 Dia bukannya tidak percaya, tetapi itu adalah cara dia menghormati atau takut Tuhan. 那我们喜欢看古装剧吗？当我们看古装剧，这个臣仆去见皇帝的时候，是不是都是这样的？ Jadi kita melihat kalau cerita-cerita kerajaan, seorang hamba bertemu dengan atasannya atau rajanya itu harus menunduk. 那他不可能抬起头来看这个皇帝长什么样子啊？ Dia tidak bisa mengangkat mukanya dan melihat, memandang raja seperti apa. 所以我们看古装剧的时候，就是低着头进来，又低着头退出去。 Jadi kita melihat para hamba itu dengan menundukkan kepala dia masuk dan juga mengundurkan diri dengan menundukkan kepala. 所以当摩西与神相会的时候，他用帕子蒙住自己的脸。 Jadi pada waktu Musa bertemu dengan Allah, dia menutup mukanya. 那这是他对神的敬畏。 Dan ini cara dia menghormati Tuhan. 那今天的你我的话，不是太敬畏神了。 Dan saat ini saya dan saudara sudah tidak terlalu hormat dengan Tuhan. 而是觉得我们跟上帝太亲近了，我太了解他了。
Jadi kita merasa kita sangat dekat dengan Tuhan, saya paham Tuhan. 然后就把它当作我心里的安慰， Dan merasa bahwa Tuhan itu pasti menghibur saya. 然后不再把它看作是圣洁的神。 Dan kita tidak melihat bahwa Allah itu kudus. 以前老师常常跟我们教导的一句话就是，与长辈之间无论关系多么的深厚， Jadi dulu orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita mengajarkan tidak peduli hubungan kita dengan orang yang lebih tua itu dekat. 记得他始终是长辈，不要失了礼数。 Dan ingat dia adalah orang yang lebih tua, jangan kehilangan etika. 所以不要觉得哎呀，我们已经很亲近了，哇，就是成了哥们儿了。 Bahkan kita masa itu sudah dekat seperti kakak. 不是长辈就是长辈。 Jadi orang yang lebih tua itu ya dia tetap orang yang lebih tua. 所以上帝始终是上帝。 Jadi Allah itu tetap adalah Allah. 那所以我们作为人，我们与神之间虽然有亲密的关系，但是我们始终应该要敬畏神因为他是圣洁的。 Jadi walaupun kita dengan Allah itu dekat, tapi ingat dia adalah Allah yang kudus, kita harus hormat dan takut akan dia. 所以呼召的根基的话，从来不是我能够做什么，而是上帝是谁。 Jadi dasar dari panggilan itu bukan karena apa yang kita bisa lakukan, tetapi siapakah Tuhan yang memanggil kita. 所以当我们认识这一位神之后，那这个呼召的关系就开始了。 Jadi setelah kita mengenal Tuhan, maka hubungan atau panggilan ini dimulai. 那接着我们看下一个方面，上帝的呼召源于他的怜悯与救赎计划。 Jadi panggilan Tuhan itu melampaui dari belas kasihan dan juga rencana penyelamatannya. 那在这里我们看到上帝向摩西敞开他的心。 Jadi di sini kita melihat bagaimana Tuhan mengungkapkan isi hatinya pada Musa. 那他说：“我的百姓在埃及所受的困苦，我实在看见了。” Jadi aku telah memperhatikan kesengsaraan umatku di tanah Mesir. 他们因受督工的辖制所发的哀声，我也听见了。 Jadi mereka menjerit karena disebabkan oleh pengerah mereka. Allah juga tahu. 他们所受的痛苦，我原知道。 Jadi kesengsaraan yang mereka alami Tuhan juga tahu. 我下来要救他们。 Jadi Allah akan turun untuk melepaskan mereka. 现在我要你去我要差遣你。 Jadi sekarang Allah mau mengutus Musa. 在这里我们注意有4个我。 Jadi di sini ada 4 kata saya. 我看见，我听见，我知道，我下来。 Jadi Tuhan mengatakan, aku melihat, aku mendengar, aku tahu, dan aku akan turun. 所以我们看见这个是上帝的主动。 Jadi ini kita melihat bagaimana Tuhan itu proaktif. 以色列人得拯救100%是上帝主动发动起来的。 Jadi keselamatan orang Israel 100% adalah inisiatif dari Tuhan. 那摩西不是救主， Jadi Musa bukanlah juru selamat. 他只是被救主差遣使用的器皿。 Dan dia hanyalah alat yang dipakai yang diutus oleh Tuhan. 所以在这里的话，要提醒我们在座的每一位无论是传道牧者或者是长职人员Dan di sini kita akan ingatkan semua orang, baik itu para hamba Tuhan, baik itu para majelis jemaat dan semuanya. 无论事工做得多大，没有骄傲的本钱。 Jadi tidak peduli pelayanan kita seberapa besar, tidak ada tempat untuk sombong. 我们只不过是被神使用的器皿。
dan kita hanyalah alat yang dipakai oleh Tuhan. 当我们还活在罪中的时候，还不认识神的时候， Jadi pada waktu kita hidup masih di dalam dosa, belum mengenal Tuhan, 那神已经差遣他的独生子耶稣基督来救赎我们， jadi Tuhan telah mengutus anaknya tunggal untuk menyelamatkan kita. 所以我们得救不是因为我们配，而是因为神对我们的爱。 Jadi kita diselamatkan bukan karena kita layak, tetapi adalah karena kasih Tuhan pada kita. 所以上帝呼召人不是因为我们需要拯救别人， Jadi Tuhan memanggil kita bukan karena kita butuh menyelamatkan orang lain, 而是因为他已经在拯救，那他邀请我们与他同工。 jadi karena Tuhan telah menyelamatkan kita dan Tuhan minta kita untuk bekerja bersama. 那所以我们是与神同工罢了。 Jadi kita hanyalah bekerja bersama Tuhan. 那人的不配不能够废止上帝的呼召。 Jadi ketidaklayakan manusia tidak bisa membatalkan panggilan Tuhan. 面对摩西的这个回答他是这么说的：他说：“我是什么人呐？你竟让我去见法老。” Jadi dia bagaimana merespon jawaban Musa mengatakan siapakah aku ini? Bagaimana aku akan menghadap Firaun? 你要让我去把以色列人从埃及带出来。 Dan aku akan pergi untuk membawa orang Israel keluar. 那我相信这个摩西他的这个我们说叫这个创伤这个后遗症还在啊。 Jadi kita lihat bagaimana luka dari Musa di zaman lalu itu masih ada. 因为你想40年在这个埃及的王宫长大，哇！所以他有一天雄心壮志的走出去，要拯救他的弟兄们。 Jadi dia mungkin kalau dulu dia berpikir di istana, dia orang yang hebat, wah dia mau jadi pahlawan untuk bawa Israel keluar. 杀了一个埃及人，然后怕法老杀他，然后他就跑掉了。 Jadi kemudian dia membunuh seorang seorang Mesir, bahkan karena takut ditangkap oleh Firaun, dia lari. 所以我们看到他脑海里想到的都是什么？ Jadi kita lihat apa yang dipikirkan dalam pikirannya. 因为害怕，因为怕死，所以他逃掉了，对吧？ Jadi dia karena takut mati, maka dia lari. 那 minggat. 现在要让他再去带埃及人出来，他内心当中是可能吗？上帝，你没有错吧？你是不是找错人了？ Jadi kemudian dia berpikir, mana mungkin saya kembali untuk membawa orang Israel keluar. Mana mungkin Tuhan? Mungkin kamu Tuhan salah cari orang. 那所以在这里我们看到这摩西他的这个反应就是他觉得他自己非常的不配。 Jadi kita lihat bagaimana respon dari Musa itu yaitu tidak layak. 这是很真实的反应，因为我们在座的每一位没有一个配的。 Dan ini adalah reaksi respon yang betul karena kita semua tidak ada yang layak. 那所以我们不应该骄傲， Jadi kita sebenarnya tidak sombong 那也不应该反抗， dan namun juga jangan memberontak. 而是深深的自卑。 Dan juga kita harus introspeksi. 我们需要去注意的就是上帝他没有说你说的对， Dan kita perhatikan Tuhan tidak mengatakan apa yang engkau katakan betul. 那我就换人。 Oke, ganti orang. 没有，上帝没有说他换人。 Jadi dia tidak katakan ganti orang. 那他没有否认摩西真实的感受，他也没有取消对摩西的呼召。 Jadi dia juga tidak mengatakan bahwa perasaan Musa itu salah dan dia juga tidak menghapuskan panggilan, membatalkan panggilan terhadap Musa. 所以我们现在要自省的一件事情就是，会不会我们常常说我又不会讲道， Jadi kita juga harus introspeksi diri kita.
saya tidak bisa berkhotbah. 那我也不懂得怎么样去查经。 Dan saya juga tidak mengerti bagaimana pendalaman Alkitab. 那我过去事事失败， Dan masa lalu saya adalah orang yang gagal. 那你知道的，上帝都知道。 Jadi apa yang kau tahu, Tuhan pasti tahu semuanya. 所以上帝知道你我的软弱， Jadi Tuhan tahu kelemahan saya dan Anda. 那他的呼召不会因为你我的软弱而收回。 Dan panggilan Dia tidak akan karena kelemahan kita, Dia tarik kembali panggilannya. 因为他呼召的从来就不是完美的人， Dan orang-orang yang Dia panggil bukanlah orang yang sempurna. 而是他愿意就是愿意去被他使用的人。 Tapi adalah orang-orang yang mau dipakai oleh Tuhan. 所以记得人的不配不能废止神的呼召。 Jadi ketidaklayakan orang tidak bisa membatalkan panggilan Tuhan. 那我们来看下一个呼召的确据，就是上帝亲自与我们同在。 Jadi bukti dari panggilan Tuhan itu adalah Tuhan Dia sendiri yang akan beserta kita. 那上帝呼召了我们，他就会必与你同在。 Dan Tuhan yang memanggil kita, Dia juga pasti akan beserta kita. 记得我刚刚要毕业的时候那个是10年前的事情了Jadi saya ingat pada waktu 10 tahun yang lalu saya akan lulus. 那我的一个就是属灵的长辈他就给我说了这样的一句话。 Bahkan itu mungkin kakak rohani saya mengatakan demikian. 他说：“上帝呼召了，上帝就一定会使用。那至于上帝要把你放在哪里，你就跟着他走就行了。” Jadi dia mengatakan Tuhan panggil, Tuhan mau pakai dan engkau hanya ikut pimpinan Tuhan. 那所以我们看到无论在哪里，只要有上帝的同在，那事工就一定能够开展起来。 Dan kita lihat pelayanan kita dimanapun asal ada penyertaan Tuhan, pelayanan itu akan terbuka. 所以上帝没有说我会教你参加这个培训班，这个培训班，然后你等一下就会拿到这个证书，没有，他没有说那么多。 Dan Tuhan tidak memberitahu Musa, engkau ikut pelatihan ini, itu, dan nanti dapat sertifikat baru siap. 上帝说：“我与你同在。” Tuhan mengatakan bahwa aku akan beserta engkau. 所以我与你同在这个我字反复的出现，是因为上帝是救赎的主角。 Jadi kenapa kata-kata aku menyertai engkau, aku beserta engkau itu berulang kali? Karena Dia memang adalah Allah. 所以从来是上帝来救赎。 Jadi ini adalah karya keselamatan dari Tuhan. 所以圣经告诉我们说，不是倚靠势力不是倚靠才能，乃是倚靠耶和华的灵，方能成事。 Jadi bukan karena mengandalkan kekuatanmu dan juga bukan mengandalkan kepandaianmu, tetapi mengandalkan kekuatan Tuhan. 那所以呼召是神与我们同在，然后有了成就。 Jadi penyertaan Tuhan itu adalah karena Tuhan beserta kita dan itu akan menghasilkan sesuatu. 那我们看到这个的高峰的话，是在基督里面。 Jadi kita melihat titik puncaknya itu adalah di dalam Tuhan. 那摩西的呼召预表了更大的呼召，就是主耶稣基督。 Jadi panggilan Musa itu membuka jalan panggilan yang lebih besar, yaitu kedatangan Tuhan Yesus. 摩西被差遣是领人出埃及，基督被差遣是领我们出罪恶与死亡。 Jadi Tuhan memanggil Musa untuk membawa orang Israel keluar, tapi Tuhan Yesus dipanggil untuk membawa orang-orang berdosa keluar. 那主耶稣说：“我的羊听我的声音，
我认识他们。 Jadi domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal domba-dombaku. 那所以今天他人一个一个的呼唤我们的名字， Jadi dia satu persatu menyebut memanggil nama kita. 那不是因为我们配，而是因为他的恩典够用。 Bukan karena kita mampu, tetapi karena anugerah Tuhan itu cukup bagi kita. 所以福音的核心，上帝不是呼召配得的人， Jadi inti dari penginjilan atau Injil itu Tuhan tidak memanggil orang yang layak, 而是呼召人进入他的恩典当中。 tapi memanggil orang untuk masuk ke dalam anugerahnya. 所以在那里的话，卑微的变为尊贵，软弱的变为刚强。 Jadi orang-orang yang direndahkan akan ditinggikan, tapi orang-orang juga yang lemah juga akan menjadi kuat. 那最后我们来看，我们应该要如何以信心来回应上帝的呼召。 Dan kita lihat bagaimana kita merespon panggilan Tuhan itu dengan iman. 也许我们今天正处在人生的低谷，或者是我们各自的旷野。 Kemudian kita di dalam lembah kekelaman atau mungkin di padang gurun. 也许我们仍然为过去的失败自责。 Dan kemudian karena kegagalan masa lalu kita terus merasa bersalah. 也许我们觉得自己不配被神使用。 Kemudian kita juga merasa kita tidak layak dipakai oleh Tuhan. 但是要记住那个燃烧却不毁坏的荆棘。 Tapi kita harus ingat semak duri yang keluar nyala api namun tidak terbakar. 那它没有被烧尽，是因为有上帝的同在。 Kenapa tidak terbakar semak duri ini? Karena ada penyertaan Tuhan. 所以今天上帝也在呼召你我， Jadi hari ini Tuhan juga memanggil saya dan saudara. 让我们进入更深的信靠。 Dan kita boleh masuk yang lebih dalam untuk mengandalkan Tuhan. 那进入更忠心的服侍， Dan juga masuk ke pelayanan yang semakin setia. 进入更真实的团契。 Dan juga masuk ke dalam persekutuan. 那我们不是靠自己， Bukan mengandalkan diri sendiri. 而是靠那一位说“我与你同在”的神。 Tapi kita mengandalkan Tuhan yang mengatakan aku beserta, aku menyertai engkau. 他告诉我们说：“我会与你同在，直到世界的末了。” Dan Tuhan mengatakan aku akan beserta engkau sampai di akhir zaman. 所以今天上帝向我们每一个人说话，他说：“我可以差遣谁呢？谁肯为我去呢？” Dan hari ini Tuhan berkata siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku. 愿我们在座的每一位齐声回应，我们一起来说：“我在这里，请差遣我。” Jadi biarlah kita yang duduk di tempat ini semua mengatakan bersama-sama, maka sahutku, ini aku, utuslah aku. 所以记住啊，上帝已经呼召了你和我。就我希望就不要再听到有人说不要找我啦，找他啦，你看他们比我更有能力。 Jadi ingat Tuhan yang memanggil kita semua, jangan katakan cari dia saja karena dia lebih mampu dari saya.